kita dalam Keep in Touch SPM 2020. Yang ni untuk part tu sebab saya cikgu tambah lagi 2 topik. Cikgu tak boleh nak buat satu video sebab saiz dia besar, so cikgu buat 2 video dah, part 1 dengan part 2. Okey, kita teruskan. Tengok, okey, cikgu ambil topik garis dan satah dalam 3 dimensi ya. Garis dan satah dalam 3 dimensi. Okey. Okey, kita tengok soalan ni daripada Terengganu modul 3. Okey, Raja 3 menunjukkan, okey, kejap ya, cikgu ambil yang ni. Raja 3 menunjukkan sebatang kayu lurus MN yang bersandar pada sebuah tiang rumah dengan tapak PQRS. Tiang dan lantai ditutupi oleh jubin segi 4 sama. Okey, tiang dengan lantai ditutupi oleh jubin. Jubin tu ialah segi 4 sama, di mana saiz sekeping jubin tiang. Untuk saiz sekeping jubin tiang ni adalah 2 kali saiz sekeping jubin lantai. Maksudnya kat sini saiz jubin lantai ni tak sama saiz dia dengan jubin tiang. Okey, jubin tiang ni lagi besar. Besar dia 2 kali ganda daripada saiz jubin lantai. Boleh faham ya? Okey. Nampak sini ialah MN. Ini ialah MN. Okey. MN, tiang dia bersandar pada sebatang kayu dia bersandar pada tiang. Tapak dia, tapak bawah ni, tapak dalam bentuk PQRS. Soalan dia, tandakan pada raja. Tandakan pada raja dan hitung sudut antara kayu dengan tiang. Okey. Jadi kat sini cikgu tulis kalau kayu tu MN. Okey, MN. Tapak bawah tu PQRS. Okey. So kat mana tiang tu sentuh pada kat mana kayu tu sentuh pada tiang? Dekat N. Dekat N kan. M ni dia tak sentuh dia sebab dia menyandar, bersandar. Jadi dia sentuh dekat tiang, maka sudut dia kat sini. Tiang, kayu, sudut dia kat sini. Sudut dia kat sini. Okey, jadi kita dah tanda sudut dia. Okey, cikgu kemas kini kan, takut nampak berserabut. Okey. Sekejap Okey, kita tanda sudut dia. Cikgu ambil color ni. Okey. Kita tanda sudut. Okey, ni sudut dia. Kenapa sudut dia berada di sini? Kerana kita cari kayu tu dia bersandar pada tiang kat mana? Bukan dekat M. Kat M ni bawah. Dia bersandar dekat tiang pada point N. So, kita pun tanda. Soalan yang kedua. Hitung sudut antara kayu dan tiang. Jadi, cikgu ambil bentuk dia segitiga kan. Ini kayu sandar, lepas tu dengan tiang. Bentuk dia ialah segitiga. So, cikgu lukis kat sini. Bentuk dia segitiga lebih kurang. Okey, jadi sudut dekat sini cikgu lukis. Okey. So, berapakah ukuran di sini? Tiang ni. Tiang ni berapa ukuran? Okey, tiang ni ada berapa petak jubin? 1, 2, 3, 4. Ada 4 petak jubin. Yang diberitahu dekat maklumat di atas, dia kata sekeping jubin tiang ni adalah 2 kali saiz sekeping jubin lantai. So kat sini jubin tiang yang ada dekat tiang tu 4 jubin. So kita tak boleh kata 4. Kenapa tak boleh kata 4 jubin? Sebab kita nak cari yang sisi ini juga. Yang bawah ni, yang tapak bawah ni. Tapak bawah ni 1, 2, 3, 4. So, kita boleh tulis 4. Tapak bawah ni ialah jubin lantai. Maksudnya 1
satu jubin lantai lah, cumanya saiz dia kecil, kita ambil 4. Tapi dekat tiang tu jubin dia besar, memang dia 4 tapi dia besar. Dia satu jubin, dia 2 kali ganda jubin lantai. Jadi kalau 2 kali ganda 4 darab dengan 2, kita mesti kena ikut saiz yang sama. Darab 2 dapatlah 8. Okey. So, cikgu kemas kinikan untuk awak. 4 darab 2 tu dapat 8 tau. Jangan tak faham pula 8 tu datang dari mana. Okey, sekejap 4 darab 2, 8. Okey, sudut kita kat sini. So, masa ni bila awak nak hitung sudut, awak kena ingatlah awak nak guna, sebab sudut ni segitiga, awak kena ingat kalau sin, okey, sin ST setentang bahagi hipotenus. Okey, cikgu ambil yang melih. Kalau cos sebelahan bahagi hipotenus. Okey, kalau tangent, okey, banyak conteng dah ni. So, tangent setentang bahagi sebelahan. Kita nak pakai sin, cos ataupun tangent. Yang mana satu awak nak pakai? So, kita tengok sudut. Sudut ni yang setentang dengan dia ialah nombor 4. Jadi, nombor 4 ni kita panggil ST. Okey, ST. ST. Cikgu lukis kat sini lah bagi nampak terang sikit. Okey. 4. Sudut kat sini, sini 8. Jadi, dekat 4 ni ialah ST. Paling panjang tu ialah hipotenus. ST tu apa? ST tu setentang. Okey. Dan dekat 8 ni ialah sebelahan SB. So, kat sini, nilai yang ada dekat nilai 4 ni, dia berada pada setentang. Nilai 8 dia berada pada sebelahan. Formula mana yang ada setentang dengan sebelahan? Formula tangent. Okey, formula tangent. So, kalau formula tangent, kita tulis tangent. Okey, sorry. Kita tulis sekejap ya. Cikgu kena padam. Okey. So, kita nak cari sudut yang dekat N tu kan. Sudut dia ialah MNP. N, sudut dekat N dia mesti duduk tengah huruf. Dia 3 huruf je. Lepas tu awak ambil N, M, N, P pun boleh ataupun P, N, M pun boleh. Okey, so untuk penyelesaian sudut MNP sama dengan shift tan. Shift tan teruslah kita buat ST per SB. Apakah nilai ST? 4 bahagi SB dia lah 8. So, awak tekan kalkulator, shift tan 4 per 8. Kalau tan kuasa negatif 1, kena shift. Shift tan 4 bahagi 8, awak akan dapat 26.57 darjah. Okey, so itu jawapan dia. Awak kalau tak faham, tengok balik dia punya video ni. Cikgu dah conteng-conteng dah ni. Okey, pergi pada Terengganu modul 2. Ini ialah laptop. Laptop dia punya ni saiz dia sama sebab dia tutup kan, saiz dia sama. FA ni mana FA? FA yang sending ni dia bagi 30. Okey, 30 cm. Kalau FA 30, maksudnya kat sini AGB ni pun 30. AGB pun 30 sebab dia tutup kan, dia tutup samalah saiz dia, takkan dia ukuran dia tak sama, tak mungkin sebab dia tutup. Bila dia tutup, saiz dia adalah sama. Dan G ini titik tengah bagi sisi AB. Jadi dia macam ni. Ni A. Okey, ni G, ni B. Panjang dia 30. Kalau G tu titik tengah, so
Masing-masing 15 kan. 30 bahagi 2. 30 bahagi 2 masing-masing 15 lah. Okey, apa soalan dia nak? Namakan sudut di antara satah ADEF. ADEF ni yang mana? Yang laptop keyboard tu. Okey, yang ni ADEF. Okey. ADEF ni yang sending. Okey, yang maaf ya. ADEF ni yang sending. Dengan satah ABCD ni yang dia punya tapak keyboard laptop tu lah. Okey, yang sending tu dia punya penutup dia, yang ABCD tu yang tapak untuk keyboard kita type apa-apalah. So, apakah namakan sudut? So, apabila namakan sudut, satu dia sending. Okey, sorry. Satu dia sending, satu dia macam ni. So, sudut dia kat sini. Sudut dia dekat C. Dekat A. Sudut dia dekat A ni, kat sini. Sudut dia kat sini. Satu dekat D, satu dekat A. Okey, satu dekat D, satu dekat A. Okey. Lepas tu namakan dia. So, namakan dia. Kejap, cikgu nak namakan A. Apakah kita, kalau dia ada dua sudut yang sama, so kita tulis satu je lah. Okey, F, A, G. F, A, G. So, tulis simbol sudut F, A, G. Ataupun G, A, F. Boleh tak cikgu ambil yang belakang D? Boleh. Tapi yang belakang ni dia punya DC dia tak ada titik tengah. So, kita tak boleh nak buat nak namakan dia lah. So, tapi yang depan dia ada G, dia ada titik tengah. So, kita ambil FAG ataupun GAF. Okey. So, sekarang kita nak hitung sudut. Cikgu lukis kat sini. Okey. Okey, sini. So, sudut dia kat sini. Sini A, sini G, sini F. Okey. So, berapa AF? Sorry. Ni F Berapa AF? AF ialah 30. Okey, AG-nya ialah 15. Okey. So, bila AF 30, AG 15, kita cari setentang sebelahan hipotenus. Apa setentang? Setentang dengan sudut itu ialah ST, di mana FG dia setentang. Lepas tu paling panjang dia ialah hipotenus. Okey, so dia ada 3 je, setentang, sebelahan, hipotenus. Kita dah buat setentang, kita dah buat hipotenus. So, yang 15 ni ialah sebelahan. Jadi, nilai apa yang berada dekat sisi ni? Nilai mana? Sisi mana yang ada nilai? Sisi hipotenus dengan sisi sebelahan. Kita cek formula. Mana formula? Okey, sin ST bahagi H. Tak ada. Sebab ST kita tak tahu nilai. Cos SB bahagi H. SB ada nilai, H pun ada nilai. So, kita kena guna cos. So, macam mana awak nak guna cos? Okey, tulis sudut FAG sama dengan, okey, tulis cos negatif 1 15 SB bahagi dengan hipotenus dia 30. Ingat formula. So, apa jawapan dia? 60 darjah. 60 darjah. Okey. Alright. Kita teruskan topik yang kedua. Okey. Persamaan kuadratik. Cikgu pilih 2 topik daripada pahang gerak gempur. Okey. Seketul. Okey, sekejap. Seketul batu dibaling secara tegak dari sebuah pelantar jarak H. H ni simbol untuk jarak, M meter, H meter lah. Batu itu dari tanah diberi, okey, ni persamaan dia. H sama dengan 6 tambah 11 T tolak 2 T kuasa 2. Dengan T ialah masa dalam saat selepas dibaling. Bilakah batu itu tiba di permukaan tanah? H tu ialah jarak. Sebelum dia baling, batu tu masih di tangan pelontar tu. Jadi kalau dia masih di tangan pelontar tu,
H dia adalah kosong, tiada jarak. So, kita ambil, okey, jap. Kita kena gantikan H kosong. Sebelum dia balik, dia tiada jarak. Jadi, H dia kosong. So, cikgu salin semula. Cikgu letak ikut susunan persamaan bentuk kuadratik di mana yang kuasa 2 mesti duduk depan. Okey, cikgu ambil yang ni negatif 2T kuasa 2 mesti duduk depan. Okey, mesti duduk depan. Lepas tu cikgu ambil yang ni negatif 2T kuasa 2 negatif bawa sekali, jangan tukar pula. Dia cuma tukar kedudukan dalam rumah yang sama. Dalam rumah yang sama. So negatif tu dia bawa sekali, tambah 11T tambah 6. So tadi cikgu kata apa? H tu kita ganti kosong. So ganti kosong, salin balik yang lain. Tak ada apa. Okey, biasa kalau awak buat persamaan kuadratik, kosong tu letak di belakang. So kita letak kosong tu kat belakang Okey, tambah 6 sama dengan kosong. Okey. So macam ni, ini ialah persamaan kuadratik. Jadi bila persamaan kuadratik, awak kena cari apakah nilai bagi T. Sebelum nak tekan kalkulator, kena buat kurungan dulu. Okey, kurungan pula mesti ada sama dengan kosong. Baru boleh tekan kalkulator. Okey, baru boleh tekan kalkulator. Ambil kalkulator, tekan mod 3 kali, tekan EQN 1, lepas tu button besar tu tekan sebelah kanan, dia keluar pada skrin kalkulator degree. Degree ada 2 dengan 3, pilih 2, tekan 2. So dia keluar A. Apakah nilai A? Nilai A-nya ialah yang dekat dengan T kuasa 2 ni. Nilai A dia ialah negatif 2. Masukkan pada kalkulator awak, tekan negatif 2, tekan sama dengan, keluar B, ambil masuk 11, tekan sama dengan, keluar C, tekan 6. So, awak akan dapat jawapan awak dalam perpuluhan. Mungkin perpuluhan. Perpuluhan negatif 0.5. So, negatif 0.5 awak kena tukar kepada pecahan. Shift A, B, stroke C. So, T-nya ialah, sekejap nak ambil yang mana pula ni? T-nya ialah negatif 1/2. Okey, negatif 1/2. Tekan lagi sekali sama dengan, awak akan dapat T yang kedua ialah 6. Satu negatif, satu positif. Tak habis lagi sebab yang kurungan mesti kena isi. Okey, negatif 1/2 yang duduk dengan T ialah 2. Okey, 2 ni duduk bawah kan, dia bahagi pindah sebelah jadi darab. So, 2T. 2T, tinggallah negatif 1, pindah 11 ni jadi tambah 1. Okey, lepas tu 6 pula ni positif, pindah 11 ini jadi negatif. Okey, kita nak ambil yang mana masanya? Takkan nak tak logik kalau kita ambil negatif, kita ambil yang positif. So, jawapan dia ialah T sama dengan 6. Okey? Okey, alright. Kita teruskan. Azian telah membelanjakan sejumlah wang pada hari Isnin. Okey. Pada hari Selasa, dia mengurangkan perbelanjaannya sebanyak RM3. Okey. Hari Isnin dia belanja duit. Tapi tak tahu berapa. So, kita buat dia sebagai sebagai Isnin. Sorry, salah. Okey. Isnin, Okey, Isnin kita tak tahu berapa yang dia belanja. So, kita buat sebagai X. Lepas tu hari Selasa pula, daripada duit yang biasa dia belanja tu, kita wakilkan sebagai X. Dia mengurangkan perbelanjaannya. Asal dia daripada hari Isnin. Lepas tu hari Selasa dia kurang perbelanjaan dia sebanyak RM3. So, untuk hari Selasa, biasa dia belanja X. Okey, so hari Selasa dia kurangkan RM3. So, X tolak 3 lah.
X tolak 3. Apa cerita? Jika kuasa 2, kuasa 2, jumlah ni kena tambah. Wang yang dibelanja oleh Azian pada kedua-dua hari itu ialah RM49. Hitung wang yang dibelanja pada hari Isnin. Okey, so sekarang dia ada Isnin dengan Selasa. Bila ada Isnin dengan Selasa, dia nak jumlah. So, X tambah X tolak 3. Okey, so tambah jadi 2X tolak 3. Jadi 2X tolak 3 ini dia sebut kuasa 2 jumlah. Ini yang kita jumlah. Kita kira dulu. X tambah X, 2X tolak 3. Tak boleh nak kira 2X dengan tolak 3 ni. Okey, kita jumlah tadi kita tambah. Dia kata kuasa 2. Okey, sama dengan 49. So dia nak awak cari berapa hitung wang yang dibelanjakan pada hari Isnin. Hari Isnin tu siapa? Hari ini X dah. Maksudnya kat sini awak kena cari nilai X. Sebelum nak cari nilai X, awak kena jadikan persamaan ini dalam ungkapan persamaan kuadratik. Ni dia ada kuasa 2, maksudnya dia kembang 2 kali lah. Okey, yang 49 tu duduk diam-diam. Okey. Okey, mula-mula 2X darab 2X. Okey, jadi 4X kuasa 2. Lepas tu 2X darab negatif 3. Jadi negatif 6X. Okey, lepas tu pula bawah pula negatif 3 darab 2X pun negatif 6X. Okey. Lepas tu negatif 3 darab negatif 3 positif 9. Okey, positif 9. Lepas tu tepi ni tak muat dah cikgu, sama dengan 49. So yang ini kita boleh kira negatif 6 tolak negatif 6 jadi negatif 12. Okey, 4X kuasa 2 tolak 12 tambah 12X tambah 9. Yang 49 ni tak nampak. Awak kena pindah dia sebelah kiri. Positif jadi negatif. Okey, sama dengan kosong. Kosong Okey. Kira juga. Teruskan. 4X kuasa 2 tolak 12X. Okey, 9 tolak 49 tolak 40 sama dengan kosong. Boleh sama dengan kosong. Kat mana lagi cikgu nak buat ni? Okey, cikgu kat mana nak buat? Okey, cikgu padam sinilah dulu ya. Okey, cikgu sambung. Okey, cikgu padam sekejap. Lepas tu, okey, adakah dia memberi bentuk persamaan kuadratik? Ya, sebab apa persamaan kuadratik? Persamaan kuadratik dia ada kuasa 2. Ni, dia ada X, dia ada nombor dan mesti sama dengan kosong. So, bila dah sampai kepada persamaan kuadratik, awak kena buat kurungan. Kenapa nak buat kurungan? Sebab nak cari apakah nilai dia. Okey, so tekan kalkulator macam cikgu buat tadi, tekan mod 3 kali, EQN 1, button besar sebelah kanan, ambil degree 2, masukkan nilai. Masukkan nilai, awak akan dapat X5 sama dengan 5. Sekejap X sama dengan 5. Satu lagi tekan sama dengan X sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2. Jawapan dah dapat tapi kita kena isi dalam kurungan. Kalau 5 pindah ke sebelah kiri jadi tolak X tolak 5. Okey, lepas tu kalau tolak 2 jadi tambah. Terbalik lah. Okey, so sekarang kita dah dapat jawapan. Satu X5 dan satu lagi X negatif 2. Kita nak ambil yang mana? Kita ambil yang positif. Jadi, untuk hari Isnin, Azia membelanjakan sebanyak RM5. Kan? Sebab Isnin tadi X.
Faham Di sini jadi X. So X dia ialah 5. Tak boleh ambil yang negatif. Okey. So, cikgu harap awak ulang semula video ini dan cuba fahamkan. Cari soalan-soalan yang sama dalam topik yang cikgu ajar daripada video part 1 dengan video part 2. Okey. Terima kasih semua.